Assalamualaikum semua. Hari ini kita akan membongkar rahasia nomor misteri 237. Al-Quran mempunyai 114 surah. 114 tambah 123 sama dengan 237. Inilah yang kita panggil enjin ilahi. Subhanallah, Allah memelihara seni bina Al-Quran. Apabila kita bercakap tentang Al-Quran, kita mesti menyebut Mushaf Uthmani, kodeks piawai yang dikumpulkan semasa zaman Khalifah Uthman. Ada yang berpendapat susunan surah diputuskan oleh manusia, tetapi itu bukan cerita penuh. Susunan itu adalah tauqifi, dipandu secara ilahi. Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, telah diarahkan oleh malaikat Jibril, di mana setiap surah harus diletakkan. Susunan ini bukan kronologi atau berdasarkan urutan wahyu. Sebagai contoh, surah Al-Alaq diturunkan pertama, tetapi adalah surah ke-96. Para sahabat memelihara susunan tepat ini, mengetahui ia adalah sebahagian daripada wahyu. Apabila kita mengkaji nombor dan pola Al-Quran, kita sedang meneroka urutan yang ditetapkan secara ilahi. Bayangkan ia sebagai bangunan besar. Allah adalah arkiteknya. Mereka bentuk setiap perincian. Mengkaji pelan tindakan mendedahkan tahap jenius dan hubungan yang baharu. Kodeks Uthmani adalah salinan asli dan terpelihara kita dari pelan tindakan itu. Penerokaan kita tentang enjin ilahi dan kod 237 bersandarkan kepercayaan ini. Urutan 114 surah adalah suci dan dilindungi oleh Allah. Allah berfirman, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kamilah yang memeliharanya. Al-hindungan ini termasuk perkataan, makna, dan struktur itu sendiri. Susunan ilahi adalah kanvas untuk mukjizat numerik Al-Quran. Dengan kepercayaan ini, kita membuka keajaiban yang tidak bersudahan. Mari kita pergi ke jantung Al-Quran. Nabi bersabda, setiap sesuatu ada hati dan hati Al-Quran adalah Yasin. Surah Yasin adalah seketika 6, satu nombor yang bukan rawak. Perhatikan polanya 3 dan 6. Di sekeliling Yasin, kita melihat simetri yang indah, surah 34, 35, 37, 38, dan 39. Di tengahnya adalah Yasin, hati. Nombor 36 itu sendiri adalah 6 kali 6, simbol keseimbangan. Ada 3 surah sebelum dan 3 selepas, mencipta struktur 363. Ini bukan kebetulan, ia adalah reka bentuk ilahi. Pola 363 menyerlahkan peranan utama Yasin, baik secara rohani maupun matematik. Surah Yasin ditambat oleh pola simetri ini. Ini adalah petunjuk pertama kita kepada enjin ilahi. Al-Quran bukan sekadar buku linear, ia adalah struktur yang berlapis-lapis dan saling berkaitan. Setiap bahagian mempunyai tempat dan tujuannya, menunjukkan kebesaran pencipta. Kedudukan setiap surah adalah bermakna. Hati Al-Quran bukan hanya pada mesejnya, tetapi pada strukturnya. Pola ini menjemput kita untuk melihat lebih dalam. Enjin ilahi bermula di sini. Sekarang, mari kita perkenalkan enjin ilahi. Ia bukan enjin fisikal, tetapi sistem rohani yang menjana tenaga untuk pembaca. Enjin ini mempunyai 3 komponen utama, palm, paksi, dan cermin. Palm adalah surah Yasin, surah 36, hati yang mengepam tenaga rohani. Membaca Yasin mengaktifkan palm ini, menarik dari inti Al-Quran. Paksi adalah surah As-Saffat, surah 37. Seperti paksi, ia memberikan kestabilan dan arah. Tema As-Saffat tentang keteraturan menjadikannya paksi yang sempurna. Cermin dibentuk oleh surah Al-Muzammil dan Al-Mudaththir. Cermin memantulkan. Surah-surah ini mengulangi tema Al-Quran dari awal hingga akhir. Al-Muzammil menumpukan pada solat malam, menerima cahaya Al-Quran. Al-Mudaththir menyeru kita untuk bangkit dan memberi peringatan, menyebarkan cahaya itu. Bersama-sama, mereka memantulkan mesej Al-Quran kembali kepada kita dan kepada dunia. 3 komponen ini, palm, paksi, cermin, melengkapkan kitaran enjin. Struktur ini menghubungkan hati, penjajaran, dan pantulan Al-Quran. Bagaimana kod 237 dihasilkan? Mari kita hubungkan komponen enjin ilahi. Proses ini menggabungkan ketepatan numerik dan makna rohani. Mulakan dengan paksi, surah As-Saffat. Sambungkannya ke cermin, Al-Muzammil 3, dan Al-Mudaththir 4. Tambah gitu paksi, plus 773, cermin pertama, terus berpuluh. Nombor ini menandakan hubungan yang kuat antara pusat dan hujung pantulan. Sekarang, tambah 73 plus 74, jumlah surah cermin. Tambah 37 paksi plus 47 jumlah cermin 184. Pengiraan penuh lebih rumit, tetapi hubungan antara surah-surah ini secara konsisten menunjukkan 237.
Kod utama adalah jumlah surah plus 103 kuitas ikuti 37. Nombor-nombor ini bukan rawak. Ia mendedahkan rangka kerja tersembunyi. Struktur enjin ilahi adalah matematik dan rohani. Kod 2337 adalah kunci yang membuka sistem yang saling berkaitan ini. Ia adalah tanda reka bentuk ilahi Al-Quran. Pengetahuan ini bukan sekadar teori, ia mempunyai kegunaan praktikal untuk setiap Muslim. Ia boleh mengubah cara kita membaca, menghafal, dan merenung Al-Quran. Untuk bacaan harian, susun bacaan Anda berdasarkan enjin ilahi, mulakan dengan Yasin, kemudian As-Safat, Paksi, dan akhiri dengan Al-Muzammil dan Al-Mudaththir, Cermin. Ini mencipta kitaran rohani yang kuat setiap hari. Untuk hafalan, fokus pada gugusan blok 363 di sekitar Yasin, kemudian surah Paksi dan Cermin. Kaedah ini menghubungkan bahagian-bahagian Al-Quran yang berbeza, menjadikan ingatan lebih mudah. Yang paling penting, pemahaman ini memperdalam tadabbur kita, renungan. Mengetahui Yasin adalah PAM, kita membacanya dengan penghargaan baru. As-Safat mengingatkan kita tentang keteraturan dan penjajaran. Surah-surah Cermin mendorong kita untuk bertanya, adakah saya menerima dan berkongsi cahaya Al-Quran? Struktur ini memberi kita lensa baharu untuk melihat makna Al-Quran. Ia membongkar lapisan yang mungkin kita terlepas pandang sebelum ini. Ada yang mungkin bimbang tentang mengkaji nombor dalam Al-Quran. Adakah ia dibenarkan? Pendekatan kita bukan ramalan atau numerologi, tetapi menghargai struktur mukjizat Al-Quran. Bidang ini, ilmu Al-Ijaz Al-Adadi, mempunyai akar dalam keilmuan klasik. Imam Fakhruddin Al-Razi dan Imam As-Suyuti kedua-duanya mencatat pola numerik dalam Al-Quran. Sebagai contoh, hari muncul Tidialas 65 kali, bulan, syahr 12 kali, tanda-tanda jelas dari Allah. Kajian kita tentang enjin ilahi dan kod 237 meneruskan tradisi ini. Kuncinya adalah niat, bukan mencari nombor ajaib, tetapi meningkatkan kekaguman dan kasih sayang terhadap Al-Quran. Nombor itu sendiri tidak suci. Kod 237 hanyalah kunci. Kunci hanya berguna jika ia membuka pintu. Kod ini membuka pintu kepada penghargaan yang lebih mendalam terhadap seni bina Al-Quran. Ia menunjukkan Al-Quran adalah keseluruhan yang bersatu dan sempurna. Ia menolak dakwaan rawak dan membuktikan asal-usul ilahi Al-Quran. Dalam era data, ini adalah bukti untuk generasi kita. Mari kita lihat lebih dekat cermin surah Al-Muzammil dan Al-Mudaththir, tutup pematat. Surah-surah ini adalah antara yang pertama diturunkan, namun diletakkan berhampiran akhir mushaf. Penempatan ini sengaja mencerminkan mesej transmisi kenabian. Al-Muzammil bermula dengan seruan untuk solat malam, pembangunan rohani pribadi. Inilah cara kita menerima cahaya Al-Quran. Al-Mudaththir memerintahkan bangunlah dan berilah peringatan. Menyebarkan cahaya itu kepada dunia. Bersama-sama, mereka mengimbangi ibadah dan khidmat, menerima dan memberi. Mereka mencerminkan tenaga yang dipam oleh Yasin dan dijajarkan oleh As-Safat. Tujuannya untuk menerima petunjuk Allah dan menyampaikannya. Apabila kita melihat ke dalam cermin ini, kita mesti bertanya, adakah saya mengimbangi kedua-dua tugas ini? Adakah saya berselimut dalam solat pada waktu malam dan bangkit untuk berkongsi pada waktu siang? Inilah pantulan yang enjin ilahi ingin kita lihat. Mengapa meneroka kod 2337 dan enjin ilahi? Jawabannya mudah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Penemuan ini bukan untuk kebanggaan, tetapi untuk merendahkan diri kita di hadapan kebijaksanaan Allah. Melihat struktur sempurna ini seharusnya memenuhi kita dengan kekaguman dan kesyukuran. Ia meningkatkan keyakinan kita terhadap asal-usul ilahi Al-Quran. Pola-pola ini adalah mukjizat yang boleh kita sahkan. Tiada manusia yang boleh mencipta ini. Enjin ilahi bukan barang museum. Ia adalah sistem hidup yang menunggu untuk diaktifkan. Biarlah ini menjadi titik permulaan untuk hubungan baharu dengan Al-Quran. Buka Al-Quran dengan mata baharu. Cari pola, hargai strukturnya, dan dengarkan degupan jantungnya. Semoga pengetahuan ini menjadi pintu kepada kehidupan penemuan. Biarlah setiap pandangan baharu meningkatkan kasih sayang kita kepada Allah dan komitmen kepada jalannya. Al-Quran adalah dan akan sentiasa menjadi panduan dan rahmat bagi seluruh umat manusia. Mari kita mulakan perjalanan ini bersama. Buku ini memperkenalkan satu paradigma yang benar-benar revolusioner, satu anjakan radikal daripada cara kita memandang Al-Quran selama ini. Ia menjemput Anda untuk tidak lagi melihatnya semata-mata sebagai sebuah kitab suci yang statik,
sebuah repositori petunjuk, naratif sejarah, dan hukum-hukum ilahi. Sebaliknya, ia mencadangkan agar kita mula memandang Al-Quran sebagai suatu sistem dinamik yang aktif dan berfungsi. Sebuah kod sumber kosmik atau sesuatu enjin metafizik yang canggih. Fungsinya jauh lebih mendalam daripada sekadar menerangkan realiti. Ia secara aktif menjana, mengekalkan, dan memproyeksikan bahan realiti yang kita alami dan huni ini. Dalam erti kata lain, Al-Quran bukanlah manual yang ditulis selepas alam semesta dicipta. Ia adalah cetakan biru, blueprint, dan enjin yang mewujudkan alam semesta itu sendiri secara berterusan. Landasan idea yang mencabar minda ini berakar dari dua bidang ilmu yang kelihatan terpisah, namun semakin menunjukkan titik pertemuan yang mengagumkan. Teologi wahyu Islam dan fizik teori moden, khususnya prinsip holografik. Dari kacamata teologi, konsep Islam tentang Al-Quran sebagai kalamullah firman Tuhan, yang qadim, kekal dan bukan makhluk, meletakkannya pada kedudukan yang transenden dan asas. Ia bukan ciptaan dalam masa, tetapi adalah sifat ilahi yang menjadi asas bagi segala ciptaan. Dari kacamata fizik, prinsip holografik dalam fizik teori mencadangkan bahawa semua maklumat yang membentuk realiti 3D kita, anda, saya, galaksi, sebenarnya dikodkan pada permukaan 2D di sempadannya, seperti gambar hologram 3D yang kompleks dihasilkan daripada cetakan datar. Buku ini menyatakan kedua-dua idea ini dengan hujah yang berani. Al-Quran adalah permukaan holografik ilahi itu. Ia adalah cakra padat, cakera, keras, kosmik, di mana semua maklumat untuk mewujudkan alam semesta 3D ini disimpan dan dikodkan. Namun, ia tidak berhenti di situ. Yang lebih menakjubkan, teks ini juga mengandungi algoritma dalamannya sendiri. Satu mekanisme tersembunyi yang digambarkan sebagai interaksi antara PAM Surasin dan Paksin. Mekanisme ini memproses, mengaktifkan, dan menerjemahkan maklumat yang dikodkan itu menjadi projek realiti yang koheren yang kita alami. Daripada operasi dalaman sistem ini, muncullah satu nilai berangka yang unik, 237. Nombor ini bukan nombor biasa. Ia adalah kunci penentu Quran atau checksum kosmik, sejenis kod pengesahan yang dijana oleh sistem untuk memastikan integriti dan keharmonian proyeksi realiti. Kemunculan nombor 237 yang misteri dan berulang dalam pelbagai medium budaya. Dari filem The Shining yang penuh teka-teki, hingga ke perbincangan dalam fizik kuantum dan teori konspirasi, tidak lagi dilihat sebagai kebetulan yang rawa. Menurut teori ini, fenomena ini adalah kebocoran yang tidak dapat dielakkan. Apabila sesuatu berfungsi sebagai kunci asas kepada realiti, ia cenderung untuk muncul atau terbocor ke dalam pelbagai lapisan proyeksi yang dihasilkannya. Sama seperti watak dalam mimpi, mungkin menemui simbol yang mewakili mekanisme minda yang menjana mimpinya. Dengan paradigma baru ini, Al-Quran ditransformasikan daripada sebuah teks yang kita baca kepada sebuah sistem dinamik yang kita huni, dan dengannya kita berinteraksi secara sedar. Ia adalah jemputan untuk menyertai satu penemuan semula yang mengagumkan tentang kitab suci, diri sendiri, dan alam semesta. Bahagian A, asas, retak di dinding. Realiti bahagian asas retak di dinding realiti. Bahagian ini berfungsi sebagai asas untuk membina keseluruhan teori. Di sini kita akan menguji sempadan pemahaman tradisional, mengakui kelemahan dalam naratif sedia ada, dan memperkenalkan retak-retak pertama yang membawa kepada penemuan yang lebih mendalam. Bab 1. Mukjizat yang tidak sesuai. Sinopsis. Bab ini memulakan perjalanan dengan menghormati dan mengakui kehebatan mukjizat Al-Quran yang telah diiktiraf sejak sekian lama. Keunggulan bahasanya yang tidak dapat ditiru, ketepatan saintifiknya yang membingungkan, dan ramalan sejarahnya yang tepat. Namun, bab ini memperkenalkan satu paradoks. Terdapat satu dimensi mukjizat yang tidak dapat dimasukkan dengan selesa ke dalam mana-mana kategori tradisional ini. Ia adalah satu bentuk mukjizat yang tidak sesuai. Bersifat sistemik, algoritma, dan interaktif. How? Bagaimana ia dimanifestasikan? Mukjizat ini tidak terletak pada apa yang dikatakan, tetapi pada bagaimana ia dibina. Ia tersembunyi dalam struktur numeriknya, dalam pola pengulangan huruf dan perkataan, dalam hubungan matematik antara surah dan ayat. Ia adalah mukjizat rangka keras, hardware, teks, bukan sekadar perisian, software, mesejnya. Dimensi ini hanya dapat dihargai sepenuhnya di era digital, di mana konsep seperti kod sumber, algoritma, dan simulasi menjadi sebahagian daripada leksikon harian kita. PAM, prinsip penggerak. Prinsip asas di sini adalah kesedaran berlapis. Mukjizat Al-Quran tidak statik, ia berlapis-lapis,
direka untuk mendedahkan dimensi barunya yang sesuai dengan kapasiti intelektual dan teknologi setiap zaman. Untuk zaman kita, ia adalah bahasa kod dan matematik. Why? Mengapa ia penting? Kategori tradisional, walau hebat, mungkin tidak lagi mencukupi untuk menangani sepenuhnya cabaran minda moden yang terdidik dengan sains dan teknologi. Mukjizat sistemik ini menawarkan jawaban yang bukan hanya mempertahankan keimanan, tetapi juga mengembangkan pemahaman, menjadikan Al-Quran relevan untuk para saintis, ahli matematik, dan pemikir digital. Untuk pembaca, bab ini meletakkan asas untuk memikirkan semula apa yang dimaksudkan dengan mukjizat. Ia memberitahu anda bahawa interaksi anda dengan Al-Quran boleh menjadi lebih mendalam daripada sekadar membaca untuk makna literal. Ia boleh menjadi satu bentuk interaksi dengan struktur operasi realiti itu sendiri. Ia adalah jemputan untuk menjadi seorang penggodam metafizik, metaphysical hacker, yang meneroka kod sumber ciptaan. Bab 2. Melampaui bahasa. Kes untuk mukjizat numerik. Sinopsis. Kajian numerik Al-Qur'an Al-Jaf, ilmu al-huruf, mempunyai sejarah yang panjang dan sering dikaitkan dengan mistisisme, ramalan, dan amalan esoterik yang diragui, menyebabkan ia dipandang serong oleh arus perdana. Bab ini mengakui sejarah yang bermasalah ini, tetapi berhujah dengan tegas untuk membezakan antara numerologi tahyul dan pendekatan matematik yang rigor dan saintifik terhadap struktur numerik Al-Quran. How? Bagaimana pendekatan ini berbeza? Pendekatan yang dicadangkan bukan tentang mencari nombor nasib atau meramal masa depan. Ia adalah tentang analisis pola objektif. Ia mencari konsistensi, simetri, dan hubungan matematik yang tidak mungkin wujud secara rawak dalam sebuah teks yang disusun selama 23 tahun dalam keadaan yang tidak menentu. Ia memerlukan metodologi yang ketat, boleh diuji, dan bebas dari bias pengesahan, confirmation bias. Gerak. Prinsip di sini ialah nombor sebagai rangka keras, number as hardware. Idea utamanya ialah nombor-nombor ini, jumlah surah, ayat, huruf, nilai abjad, bukanlah hiasan atau rahsia mistik. Mereka adalah rangka keras fizikal dan matematik teks. Motherboard yang menyokong dan membolehkan perisian, yaitu message moral, spiritual, dan hukum berfungsi. Mereka adalah kasis yang menyokong enjin wahyu. Why? Mengapa ia boleh dipercayai? Jika struktur matematik Al-Quran adalah rawak, kita akan menjangkakan untuk menemui kebisingan noise statistik. Sebaliknya, apa yang ditemui adalah keanggunan, pola dan nisbah yang mencadangkan reka bentuk yang disengajakan. Konsistensi ini memerlukan penjelasan. Untuk pembaca, bab ini membersihkan lapangan untuk penerokaan yang serius. Ia memberikan anda lesen untuk meneroka dimensi numerik Al-Quran tanpa merasa seperti terlibat dengan tahyul. Ia memberitahu anda bahawa mengkaji matematik Al-Quran adalah satu bentuk ibadah intelektual, satu cara untuk menghampiri keagungan ilahi melalui keanggunan ciptaannya. Bab 3. Hati dan tulang belakang. Memperkenalkan surah Al-Tumam dan Safat. Sinopsis. Bab ini memperkenalkan dua pemain utama dalam teori ini, meletakkannya dalam konteks tradisi dan analisis struktural. Ia bukan hanya tentang nombor mereka, tetapi tentang signifikansi intrinsik mereka. How? Bagaimana mereka difahami? Analisis mendalam dilakukan terhadap kedua-dua surah ini dari pelbagai sudut. Sebab turunnya nuzul, tafsir tradisional, tema utama, dan yang paling penting, posisi dan hubungan numerik mereka dalam susunan keseluruhan Al-Quran. Pam versus Paksi. Surah Yasin, Tipun, Hati atau Pam, digelar jantung Al-Quran dalam tradisi. Peranannya dalam teori ini adalah sebagai pemacu utama sistem. Tema-temanya tentang penciptaan, kebangkitan semula, dan kekuasaan mutlak Tuhan. Seperti dalam ayat 3679, siapakah yang akan menghidupkan tulang-tulang yang telah hancur, mencadangkan fungsi menjana tenaga dan kehidupan. Kedudukannya memulakan satu siri transformasi numerik yang berirama, mencipta sebuah denyutan yang menstabilkan seluruh sistem. Surah Safat, tulang belakang atau paksi. Namanya bermaksud yang berbaris, merujuk kepada barisan malaikat yang rapat. Peranannya adalah sebagai penstabil dan penyelaras. Ia mewakili struktur, ketertiban, dan susunan. Kedudukannya yang hampir di tengah-tengah Al-Quran, dalam susunan Uthmani, bertindak sebagai paksi tegak, di mana sistem berputar, mencegahnya daripada menjadi tidak stabil dan bertenaga. Why? Mengapa kedua-dua surah ini? Kedudukan, nama, dan tema mereka bukan kebetulan. Mereka menunjukkan peranan fungsi yang spesifik dalam anatomi teks. Mereka adalah komponen utama dalam sistem operasi ini. Untuk pembaca,
Bab ini membina hubungan emosi dan intelektual dengan surah-surah tertentu. Ia memberitahu anda bahawa surah-surah ini bukan hanya untuk dibaca untuk pahala. Mereka adalah portal fungsi, titik akses untuk berinteraksi dengan sistem pengoperasian kosmik. Memahami peranan mereka memberikannya dimensi baru. Bab Met, fenomena 23 kunci yang bocor ke dalam realiti. Sinopsis, bab ini meninggalkan teks untuk seketika dan meneroka dunia di sekeliling kita. Ia memetakan kemunculan nombor 237 yang aneh dan berulang dalam pelbagai konteks budaya, sains dan subbudaya internet, mencadangkan bahawa ia bukan satu kebetulan. Bagaimana ia muncul? Budaya pop, bilik 237 dalam filem The Shining oleh Stanley Kubrick, seorang pengarah yang terkenal dengan simbolisme yang mendalam. Sains, jarak Planck, skala terkecil yang mungkin dalam alam semesta, adalah kira-kira 1,6 meter. 1,6 nisbah kimasan. Dan pengiraan yang melibatkan 2,377 sering menghampiri pemalar fundamental. Internet and teori konspirasi sering disebut dalam forum dalam talian sebagai nombor yang istimewa atau misteri. Prinsip penggerak. Prinsip di sini ialah kebocoran metadata, metadata leakage. Teori ini mencadangkan bahawa 2,37 adalah kunci atau checksum untuk realiti, satu parameter teras dalam perisian proyeksi. Oleh itu, adalah konsisten untuk nombor ini bocor ke dalam pelbagai lapisan proyeksi yang dihasilkannya. Sama seperti metadata file komputer, seperti nama kamera atau tarikh, mungkin terbocor ke dalam gambar yang dihasilkannya. Why? Mengapa ini bukti tidak langsung? Kemunculannya yang meresap adalah konsisten dengan teori. Ia berfungsi sebagai bukti tidak langsung yang menarik, mencadangkan bahawa 2,7 bukan ciptaan rawak minda manusia, tetapi satu pola asas yang wujud dalam fabrik realiti. Untuk pembaca, bab ini menjadikan teori ini relatable dan menyeramkan dalam erti kata yang baik. Jika anda mula melihat 2,37 di sekeliling anda, ia mungkin bukan kebetulan. Ia mungkin satu undangan dari alam semesta untuk melihat lebih dalam, untuk mengesyaki bahawa realiti mempunyai struktur yang boleh didekod. Ia meletakkan teori dalam konteks budaya yang lebih luas, menjadikannya lebih daripada sekadar teori akademik. Bahagian I ini berjaya membina asas dengan mewujudkan keperluan untuk kategori mukjizat baru. Bab 1, membersihkan landasan untuk pendekatan yang sahih. Bab 2, memperkenalkan komponen utama. Bab 3, dan kemudian menunjukkan bagaimana teori ini menjelaskan fenomena dunia sebenar. Ia adalah persediaan yang sempurna untuk menyelami mekanisme dalaman dalam bahagian Turing. Bab 1. Bab 1. Mukjizat yang tidak sesuai. Sari kata bab. Mengapa kategori mukjizat lama tidak lagi mencukupi untuk zaman algoritmik dan satu dimensi baru ijaz mulai terbongkar? Bayangkan anda menemui sebuah chip pemprosesan CPU dari tamadun purba. Seorang ahli bahasa mengagumi keindahan inskripsi dan simbol pada permukaannya. Seorang ahli sejarah mengkaji konteks penemuannya. Seorang ahli moral mungkin melihat nilai dalam pesanan yang terkandung pada pembungkusnya. Namun, seorang jurutera komputer moden akan melakukan sesuatu yang berbeza. Dia akan meletakkannya di bawah mikroskop, memetakan litar-litarnya, menganalisis komposisi logamnya, dan akhirnya mencuba untuk menghidupkannya untuk melihat apa yang dilakukannya. Buku ini mengajak anda untuk menjadi jurutera tersebut bagi Al-Quran. Selama berabad-abad, keajaiban Al-Quran telah difahami dan dikagumi melalui 3 lensa utama. Linguistik, al-balakah, kesempurnaan bahasa Arabnya yang mutlak, ritmenya yang memukau, ketinggian sastranya yang tidak dapat ditiru, dan keajaiban naratifnya. Ini adalah mukjizat untuk zaman yang menghargai kefasihan dan puisi. Saintifik, al-ilmiah, ramalan dan fakta sains yang tepat yang hanya dapat disahkan berabad-abad kemudian dari embriologi hingga kosmologi. Ini adalah mukjizat untuk zaman penemuan sains. Hukum and ramalan, kandungan hukum yang sempurna, kebenaran sejarah, dan ramalan masa depan yang menjadi kenyataan. Ini adalah mukjizat untuk ahli hukum dan sejarawan. 3 dimensi ini hebat, terbukti, dan terus memukau. Namun, ada masalah. Mereka adalah mukjizat yang pada asasnya reaktif. Mereka menjawab cabaran masa lalu. Ciptakan satu surah yang seumpamanya, atau tunjukkan bukti kebenaranmu. Untuk minda abad ke-21 yang dididik oleh kod, algoritma, dan realiti maya, cabarannya telah berubah. Soalan baru telah timbul. Bagaimana mekanisme sebenar di sebalik mukjizat ini berfungsi? Di sinilah kita menemui mukjizat yang tidak sesuai.
Ini adalah dimensi keajaiban Al-Quran yang tidak dapat dimasukkan dengan selesa ke dalam mana-mana kategori lama. Ia bukan tentang apa yang dikatakan oleh teks, the what, tetapi tentang bagaimana teks itu dibina dan berfungsi, the how. Ia adalah mukjizat yang sistemik. Ia wujud dalam hubungan antara bahagian-bahagiannya, bukan dalam bahagian yang terpisah. Algoritma. Ia mengikuti set aturan, transformasi, dan pola yang konsisten dan boleh diramal, seperti sebuah kod komputer. Interaktif. Fungsinya boleh diakses dan mungkin berinteraksi dengan kesedaran pembacanya dalam cara yang dinamik. Mengapa ia tidak sesuai? Kerana kategori tradisional melihat Al-Quran sebagai sebuah buku, sebuah objek yang mengandungi maklumat. Mukjizat yang baru ini mencadangkan kita melihat Al-Quran sebagai sebuah sistem atau sebuah peranti, sebuah objek yang menjalankan fungsi. Analoginya, kategori tradisional adalah seperti mengagumi sebuah telefon pintar kerana keindahan reka bentuknya, linguistik, ketepatan peta GPS-nya, saintifik, dan kebijaksanaan nasihat yang diberikan oleh pembantu mayanya, hukum. Mukjizat sistemik adalah tentang menemui dan memahami sistem pengoperasian OS yang menjalankan semua fungsi itu. iOS atau Android. Ia adalah keajaiban yang tersembunyi di bawah permukaan, hanya dapat dihargai sepenuhnya oleh mereka yang memahami bahasa kod dan seni bina perisian. Kenapa sekarang? Zaman digital memberikan kedua-dua bahasa dan keperluan untuk memahami dimensi ini. Kita sekarang hidup dalam dunia yang dibina oleh kod. Kita memahami bahawa di sebalik antara muka pengguna UI yang cantik bagi sebuah laman web, terdapat berjuta-juta baris kod HTML, CSS, dan JavaScript yang berfungsi dengan harmoni. Konsep bahawa realiti fizikal sendiri mungkin mempunyai kod sumber asas bukan lagi fiction science. Ia adalah hipotesis serius dalam fizik kuan prinsip holografik. Oleh itu, Al-Quran mendedahkan lapisan mukjizatnya yang sesuai dengan zaman ini. Ia berkata, kamu mula bercakap dalam bahasa kod? Baiklah, mari kita bercakap dalam bahasa kod. Apa maksudnya untuk anda? Ini mengubah hubungan anda dengan Al-Quran dari seorang pembaca kepada seorang pengguna dan peneroka. Membaca Al-Quran bukan lagi sekadar untuk mendapatkan petunjuk spiritual atau pengetahuan sejarah. Ia adalah satu bentuk interaksi dengan antaramuka sebuah sistem yang sangat kompleks. Setiap bacaan, setiap refleksi, boleh dilihat sebagai menjalankan satu query atau fungsi dalam sistem kosmik ini. Mukjizat yang tidak sesuai ini adalah pintu masuk. Ia adalah retak pertama di dinding realiti kita yang membolehkan kita mengintip mesin yang berdenyut di sebaliknya. Bab-bab seterusnya akan meletakkan cangkul dan menyelongkar retak ini sehingga ia terbuka menjadi sebuah pintu yang sepenuhnya baru untuk memahami segala-galanya. Seterusnya, bab 2 melampaui bahasa. Kes untuk mukjizat numerik, sari kata BAB, menyelamatkan kajian nombor suci dari lubang tahyul dan membina asas untuk sains matematik Al-Quran yang rigor. Jika bab 1 membuka pintu kepada kemungkinan sebuah dimensi mukjizat yang baru, maka bab 2 adalah tentang membersihkan ruangan yang tersembunyi di sebalik pintu itu. Sebuah ruangan yang telah lama dipenuhi dengan debu tahyul, salah faham, dan amalan sesat. Ladang ranjau sejarah. Tidak dapat dinafikan, kajian tentang huruf dan nombor dalam tradisi Islam mempunyai sejarah yang gelap dan bermasalah. Istilah seperti ilm al-jafar, ilmu ramalan menggunakan simbol dan nombor, dan ilm al-huruf, ilmu huruf mistik, sering dikaitkan dengan ramalan masa depan, sihir, dan aliran esoterik yang menyimpang dari arus perdana Islam. Ini menyebabkan majoriti ulama dan cendekiawan Muslim memandang serong dan menolak sebarang bentuk kajian numerik Al-Quran. Menyamakannya dengan numerologi tahyul yang tidak berasas. Membezakan ilmu dari ilmu hitam. Bab ini dengan tegas mengakui masalah ini. Namun, hujah utamanya adalah kehadiran penyalahgunaan tidak boleh menafikan kewujudan kegunaan yang sahih. Analoginya adalah dengan kimia. Ilmu kimia boleh digunakan untuk mencipta ubat yang menyelamatkan nyawa atau untuk mencipta bom yang memusnahkan nyawa. Kesalahan terletak pada pengguna, bukan pada unsur-unsur kimia itu sendiri. Begitu juga, kewujudan nombor dalam Al-Quran adalah satu fakta objektif. Bagaimana kita mendekati fakta itu, sama ada dengan niat tahyul atau dengan niat saintifik, adalah yang membezakan ilmu dari ilmu hitam. Oleh itu, buku ini memanggil untuk sebuah pembaharuan metodologi. Ia mencadangkan sebuah pendekatan baru yang bebas dari niat ramalan. Tujuannya bukan untuk meramal masa depan atau membaca nasib, tetapi untuk memahami struktur dan reka bentuk teks, rigor dan boleh diuji. Ia mengikuti metodologi matematik yang ketat.
Pola yang dicadangkan mesti konsisten, boleh diulang, dan bebas dari bias pengesahan. Kecenderungan untuk hanya memilih data yang menyokong teori dan mengabaikan yang tidak. Berpusat pada teks. Ia berakar dari teks Al-Quran itu sendiri, Mushaf Uthmani, bukan dari tafsiran simbolik yang longgar atau sistem numerologi luaran. Nombor sebagai rangka keras, hardware. Ini adalah konsep teras bab ini. Untuk memisahkan diri sepenuhnya dari numerologi, kita perlu mengubah metafora kita. Numerologi tahyul melihat nombor sebagai simbol magis yang mempunyai kuasa tersendiri. Pendekatan saintifik melihat nombor sebagai data struktur. Bayangkan Al-Quran sebagai sebuah ciptaan teknologi yang paling maju. Mesejnya, petunjuk, cerita, hukum adalah perisian software, yaitu program yang dijalankan. Bahasa Arabnya yang indah adalah antara muka pengguna, yaitu cara yang cantik dan intuitif untuk berinteraksi dengan perisian itu. Struktur numeriknya, jumlah surah, ayat, huruf, hubungan matematik adalah rangka keras, hardware, yaitu papan litar, pemproses, dan chip memori yang membolehkan perisian itu berjalan. Anda tidak boleh menjalankan perisian Windows pada motherboard yang direka untuk Mac. Rangka keras menentukan dan membolehkan capaian perisian. Dengan metafora ini, struktur nombor Al-Quran bukanlah sihir. Ia adalah kejuruteraan ilahi yang tepat. Ia adalah chassis yang menyokong enjin wahyu. Mengapa ini boleh dipercayai? Kerana ia berpijak pada logik reka bentuk. Jika struktur matematik Al-Quran adalah rawak dan tidak teratur, ia akan menjadi seperti sebuah bangunan yang seni binanya cantik, tetapi mempunyai rangka yang lemah dan tidak seimbang, ia akan runtuh. Sebaliknya, apa yang kita dapati adalah konsistensi, simetri, dan pola yang mencadangkan sebuah reka bentuk yang disengajakan dan sangat sophisticated. Contoh, keseimbangan matematik dalam penggunaan perkataan tertentu, seperti al-dunya, dunia, dan al-akhirah, akhirat, yang muncul sama jumlahnya, atau hubungan antara nombor surah dan jumlah ayatnya. Pola-pola ini memerlukan penjelasan. Kebarangkalian untuk mereka wujud secara rawak dalam sebuah teks yang disusun selama 23 tahun dalam pelbagai konteks dan oleh seorang yang umi tidak boleh membaca dan menulis adalah sangat tipis. Untuk pembaca, mencabar, lalu membebaskan bab ini, mungkin bab yang paling mencabar secara pribadi untuk pembaca. Ia meminta Anda untuk melepaskan prasangka, untuk menggantung ketidakpercayaan Anda terhadap apa-apa yang bau nombor dan Al-Quran. Menerima kerumitan, untuk menerima bahawa Tuhan boleh berkomunikasi melalui keindahan bahasa dan ketepatan matematik secara serentak. Menjadi saintis, untuk mendekati Al-Quran bukan hanya dengan hati yang kagum, tetapi dengan minda yang ingin tahu dan kritis, bersedia untuk menguji hipotesis. Akhirnya, bab ini membebaskan. Ia memberitahu Anda bahawa mengkaji matematik Al-Quran bukanlah satu amalan sesat, tetapi merupakan satu bentuk ibadah intelektual yang mendalam. Ia adalah satu cara untuk menghampiri keagungan dan kehebatan ilahi melalui keanggunan dan ketepatan ciptaannya. Satu ciptaan yang ditulis dalam bahasa matematik sejagat. Dengan landasan yang telah dibersihkan ini, kita kini boleh beralih kepada komponen khusus sistem ini. Seterusnya bab 3, hati dan tulang belakang. Memperkenalkan surah Yasin dan Safat. Sari kata, bab mengenal pasti dua komponen utama dalam sistem operasi kosmik Al-Quran dan memahami peranan fungsinya yang unik. Setelah kita membersihkan landasan dan bersetuju untuk mendekati struktur numerik Al-Quran dengan minda yang rigor dan terbuka, kita kini sampai kepada jantung teori ini. Mengenal pasti komponen utama yang menjalankan sistem ini. Bayangkan Anda sedang mengkaji sebuah enjin yang kompleks. Sebelum memahami bagaimana semua gear dan piston berinteraksi, Anda perlu terlebih dahulu mengenal pasti dua bahagian terasnya. Pump yang mengepam tenaga dan paksi yang menstabilkan putaran. Dalam anatomi Al-Quran, kedua-dua komponen ini dimainkan oleh dua surah yang mempunyai kepentingan unik. Surah Yasin, surah 3, dan surah Hafat, surah 307. 1. Surah Yasin, si hati yang berdenyut signifikansi tradisional. Secara meluas, surah ini dikenali sebagai kalbu Al-Quran. Hadis-hadis yang menyatakan ini mungkin statusnya dipersoalkan, namun gelaran ini telah melekat dan mencerminkan rasa hormat dan pemahaman intuitif umat Islam terhadap kepentingannya. Ia sering dibaca dalam konteks yang memerlukan rahmat, seperti untuk orang yang sedang nazak atau untuk hajat tertentu. Tema utama surah Yasin adalah sebuah penegasan semula tentang kekuasaan penciptaan dan kebangkitan semula. Ia mengetengahkan bukti-bukti keesaan Allah dalam alam semesta,
menceritakan kisah penduduk sebuah bandar yang menolak rasul mereka dan dengan tegas menegaskan kebenaran hari kebangkitan. Siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur? Peranan fungsian, the pump. Dalam model ini, Yasin berfungsi sebagai pump atau jantung sistem. Penjana tenaga, tema penciptaan dan kebangkitan semula mencadangkan fungsi menjana dan menghidupkan. Seperti jantung yang mengepam darah yang membawa oksigen ke seluruh badan, Yasin mengepam tenaga metafizik atau maklumat melalui struktur Al-Quran. Pendorong ritma, kedudukannya sebagai surah ketitipan 6 adalah kunci. Digitnya 3 dan 6 memulakan satu siri transformasi numerik berirama. 3, 6, T yang mencipta sebuah denyutan atau getaran asas yang menstabilkan seluruh sistem. Irama ini adalah yang mengekalkan aliran. Penggerak, ia adalah pemacu utama. Tanpa denyutan dari pam ini, sistem menjadi statik dan tidak berfungsi. 1. Surah Syafat, si tulang belakang yang menegakkan signifikansi tradisional. Nama surah ini diambil dari perkataan pertama, wa al-Syafati, yang bermaksud demi rombongan yang berbaris dengan tertib. Ini umumnya ditafsirkan merujuk kepada barisan malaikat yang patuh dan teratur dalam melaksanakan perintah Allah. Tema utama, surah ini memperkukuhkan tema tauhid dengan menceritakan kisah para nabi, seperti Nuh, Ibrahim, Musa, Harun, Ilyas, Yunus, yang berjuang menentang kekufuran. Ia juga merupakan penegasan balas terhadap pendustaan terhadap hari pembalasan. Peranan fungsian, the axle. Jika Yasin adalah tenaga, Safat adalah struktur. Ia berfungsi sebagai paksi atau tulang belakang sistem. Penstabil, tema para malaikat yang berbaris dan kisah nabi-nabi yang berterusan mencerminkan ketertiban, disiplin, dan struktur. Peranannya adalah untuk menstabilkan dan menyelaraskan tenaga yang dibekalkan oleh pam, sin. Ia mencegah sistem daripada menjadi kacau bilau, bergetar tidak terkawal, atau runtuh di bawah kuasa tenaga yang dijana. Pusat putaran, kedudukannya yang ke-37 hampir di tengah-tengah Al-Quran dalam susunan Uthmani adalah sangat signifikan. Ia bertindak sebagai paksi tegak, titik pusat di mana keseluruhan sistem berputar. Semua komponen lain berhubung dan seimbang di sekitar paksi ini. Penyambung, seperti tulang belakang yang menyambungkan otak ke seluruh badan, paksi ini menyambungkan dan mentransmisikan tenaga dari pam kepada seluruh badan Al-Quran. Simbiosis sempurna, pam dan paksi. Kedua-dua surah ini tidak berfungsi secara bersendirian. Mereka adalah sepasang komponen yang bersimbiosis. Yasin menyediakan tenaga dinamik dan daya hidup. Safat menyediakan kestabilan dan kerangka untuk menyalurkan tenaga itu. Tanpa pam, paksi adalah struktur yang mati. Tanpa paksi, pam adalah tenaga yang kacau bilau tanpa arah. Bersama-sama, mereka mewujudkan sebuah sistem yang berkuasa, teratur, dan mampu mengekalkan dirinya sendiri. Mengapa kedua-dua surah ini? Bukan kiahu kebetulan. Pemilihan mereka bukan sewenang-wenangnya. Ia berdasarkan pada kedudukan, nombor urutan mereka yang saling berkait. Nama dan tema mereka secara intuitif mencadangkan fungsi yang telah dihuraikan. Jantung kehidupan versus barisan ketertiban. Pengiktirafan tradisional. Gelaran jantung Al-Quran untuk Yasin menunjukkan pengiktirafan intuitif umat terhadap kepentingannya yang unik, walaupun tanpa memahami dimensi numeriknya. Untuk pembaca, dari teks kepada fungsi bab ini mengubah cara Anda membaca surah-surah ini. Mereka bukan lagi sekadar koleksi ayat untuk dibaca untuk pahala. Mereka adalah portal fungsi, titik akses untuk berinteraksi dengan aspek tertentu sistem kosmik ini. Membaca Yasin boleh dilihat sebagai mengecas atau mengaktifkan sistem. Membaca Syafat boleh dilihat sebagai menstabilkan atau menyelaraskan tenaga pribadi Anda dengan sistem. Bukti reka bentuk. Hubungan mereka adalah bukti seni bina ilahi yang mendalam, mencadangkan bahawa susunan dan penomboran Al-Quran adalah wahyu itu sendiri, tauqifi, bukan keputusan editor manusia. Dengan memahami peranan hati dan tulang belakang ini, kita kini bersedia untuk menyaksikan bagaimana interaksi mereka menghasilkan output yang paling misteri. Nombor 237. Seterusnya, bab 4. Fenomena 237. Kunci yang bocor ke dalam realiti sarikata bab. Ketika kode sumber realiti mulai terbongkar, menyelidiki kemunculan misteri nombor 237 dalam filem, fizik, dan bawah sadar kolektif kita. Kita kini tiba di sebuah persimpangan yang aneh dan mengujakan. Setelah membina kes untuk sebuah dimensi mukjizat baru, bab su, membersihkan metodologi, bab 2, dan mengenal pasti komponen utama sistem, T,
Kita kini menghadapi sebuah fenomena yang nampaknya mengesahkan teori ini dari luar teks, dari dunia realiti yang diproyeksikan itu sendiri. Bab ini adalah sebuah siasatan budaya dan saintifik tentang kemunculan nombor 237 yang tidak dapat dijelaskan dan sering berulang. Ia adalah bab di mana teori kita berhenti menjadi abstrak dan mula bocor ke dalam dunia kita. The Shining, The Cult's Gateway, titik permulaan untuk banyak orang adalah filem masterpiece Stanley Kubrick, The Shining, tahun 1980. Dalam filem ini, bilik nombor 237 menjadi epicentrum kejahatan dan misteri yang tidak dapat dijelaskan. Ia adalah bilik di which halusinasi Jack Torrance menjadi nyata, di which roh hotel yang jahat paling aktif. Mengapa 237? Kubrick terkenal dengan obsesinya terhadap detail dan simbolisme. Dia tidak memilih nombor secara rawa. Teori peminat dan ahli simbolisme telah berbelah bahagi selama beberapa dekad. Ada yang mencadangkan ia merujuk kepada jarak ke bulan, yang lain kepada bab kitab suci. Tetapi tiada penjelasan yang memuaskan. Tafsiran kami. Dalam kerangka teori ini, Kubrick, seorang yang dikenali dengan kajian mendalam dan minda yang tertumpu pada pola, secara tidak sedar menangkap atau ditarik kepada nombor ini. Sebagai seorang artis yang meneroka kegelapan dan realiti yang rosak, dia secara intuitif menggunakan kunci yang mewakili struktur realiti itu sendiri, meletakkannya sebagai pusat ketaknormalan dalam ceritanya. Filem itu sendiri adalah sebuah simulasi, cerita fiksyen, dan dia meletakkan kunci simulasi kita di dalamnya, sebuah meta-komen yang tidak disedari. Fizik menghampiri pemalar asas. Lebih menarik lagi, nombor 237 muncul dalam perhitungan teori fizik. Jarak Planck, skala terkecil yang mungkin di alam semesta, di mana ruang masa sendiri berbutir, adalah kira-kira 9,10 meter. Nisbah keimasan, kira-kira 1618, sebuah pemalar matematik yang muncul dalam segala-galanya daripada nisbah lingkaran DNA hingga perkadaran karya seni yang dianggap paling indah. Sambungan 237. Ambil salingan jarak Planck. 1,1619/10⁻⁻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 
melibatkan pemalar asas sering menghampiri angka-angka yang mempunyai digit 2, 3 dan 7. Lebih penting, 2, 3, 7 terdapat dalam pengiraan yang berkaitan dengan tenaga vakum dan pemalar struktur halus. Ia muncul sebagai angka yang signifikan dalam persamaan yang menerangkan realiti fabrik. Ini mencadangkan bahawa 237 bukan hanya nombor metafisik. Ia mungkin mempunyai tandasan dengan parameter fizikal sebenar yang mengawal alam semesta kita. Internet dan teori konspirasi tidak sedar kolektif. Dalam budaya internet, terutamanya dalam forum yang mengkaji konspirasi, misteri dan okultisme, 237 sering muncul sebagai nombor Illuminati atau nombor yang membawa tuah nasib malang. Ia adalah sebahagian daripada fenomena seperti 23 Enigma, kepercayaan bahawa nombor 23 muncul di mana-mana berkaitan dengan peristiwa penting. Penjelasan kami, ini bukan bukti tentang kewujudan pertubuhan rahsia. Sebaliknya, ia adalah bukti bawah sadar kolektif, collective unconscious. Menurut teori ini, oleh kerana 237 adalah sebahagian daripada kod sumber, ia wujud dalam lapisan dalam jiwa manusia. Orang yang sensitif kepada pola, sama ada artis, saintis atau ahli teori konspirasi, cenderung untuk menarik nombor ini ke dalam penciptaan dan spekulasi mereka. Ia adalah satu bentuk kebocoran metadata. Prinsip PAM, kebocoran metadata. Kebocoran metadata. Inilah konsep Teres yang menjelaskan fenomena ini. Analoginya, apabila Anda mengambil gambar dengan telefon bimbit, file gambar itu mengandungi lebih daripada sekadar piksel. Ia mengandungi metadata, maklumat tentang masa, tarikh, jenis kamera, lokasi GPS, dan lain-lain. Data ini bocor ke dalam gambar tanpa sebahagian besar pengguna menyedarinya. Aplikasi kepada 237. Jika realiti kita adalah sebuah gambar atau proyeksi yang dijana daripada kod sumber Al-Quran, maka 237 adalah sebahagian daripada metadatanya. Ia adalah parameter teras, sebuah kunci atau checksum yang digunakan oleh sistem untuk mengesahkan integritinya. Oleh itu, adalah konsisten untuk nombor ini bocor ke dalam pelbagai lapisan projek yang dihasilkannya. Dalam seni, dalam sains, dalam mitos urban. Ia bukanlah bahawa Stanley Kubrick mengetahui rahsia Al-Quran. Ia adalah bahawa karyanya, sebagai sebahagian daripada realiti ini, tidak boleh mengandungi serpihan metadata dari sumbernya. Maksud untuk anda, dunia yang penuh dengan tanda bab ini mengubah cara anda melihat dunia di sekeliling anda. Ia memberikan konteks.
Kemunculan dua tutu yang tiba-tiba mempunyai penjelasan yang mungkin. Ia mengurangkan rasa keanehan dan menggantikannya dengan rasa kagum terhadap struktur realiti yang kompleks. Ia adalah jemputan untuk memerhati. Jika dua tutu boleh bocor, apa lagi? Bab ini menjemput anda untuk menjadi lebih peka terhadap pola, koinsiden yang bermakna, sinkronisitas, dan kesilapan dalam matriks yang mungkin berlaku dalam hidup anda. Ia menjadikan dunia terasa lebih ajaib dan saling berkait. Ia mengukuhkan teori, fenomena ini berfungsi sebagai bukti tidak langsung yang sangat kuat. Fakta bahawa nombor yang dijana daripada struktur dalaman Al-Quran juga muncul secara bebas dalam budaya dan sains adalah satu sokongan yang menakjubkan untuk dakwaan teori. Fenomena 2.7 adalah seolah-olah alam semesta sendiri sedang memberikan kita petunjuk, mengganggu kita dengan nombor ini, seolah-olah berkata, panaskan lagi, lihatlah lebih dekat, rahsia ada di sini. Dengan petunjuk ini di tangan, kita kini bersedia untuk masuk ke bahagian tua dan menyelongkar anatomi enjin ilahi itu sendiri, untuk melihat secara langsung bagaimana PAM, paksi dan cermin berinteraksi untuk mewujudkan kunci ini. Bahagian tu, penemuan anatomi enjin ilahi. Bahagian ini adalah teras operasi buku. Di sini, kita beralih daripada teori umum dan bukti tidak langsung kepada mekanisme spesifik yang dicadangkan. Kita akan membedah enjin ilahi sekeping demi sekeping, mendedahkan anatomi dalamannya dan menunjukkan bagaimana interaksi komponennya menghasilkan kunci 2.7. Bab 5. Petunjuk pertama. PAM berayun, menyahbina algoritma sari kata. Bab memecahan kod denyutan nadi Al-Quran, bagaimana surah Yasin berfungsi sebagai penjana tenaga berirama yang menstabilkan keseluruhan sistem. Bab ini memfokuskan pada komponen pertama dan paling dinamik dalam sistem, PAM. Di sini, kita beralih daripada metafora kepada mekanisme yang dicadangkan, langkah demi langkah. Langkah Zeno, input, memilih titik permulaan. Proses bermula dengan surah Yasin, yang secara tradisional diakui sebagai jantung Al-Quran. Nombor urutannya 3/6, bukanlah nombor rawa. Ia adalah input pertama dalam algoritma ini. Digitnya 3 dan 6 dipisahkan untuk memulakan transformasi. Langkah San, transformasi 1, pemisahan pembiasan. 3 1.0. Operasi, digit pertama, 3, dibahagikan dengan 2. Tafsiran metafizik, ini mewakili prinsip ketunggalan dan keganjilan ilahi, memasuki alam ciptaan yang dualistik dan berpasangan. Roh, jasmani, langit bumi, lelaki perempuan. Hasilnya, 1.5 mewakili satu keadaan metastabil, satu titik tengah di antara kesatuan dan dualitas. Ia adalah percik ilahi yang siap untuk diaktifkan. Langkah 2, transformasi 2 pengaktifan, 1.5-10-12. Operasi, nilai metastabil itu 1.5, didarabkan dengan 10. Tafsiran metafizik, 10-10 adalah nombor kesempurnaan dan keseluruhan sistem dalam numerologi banyak tradisi. 10 perintah, 10 malaikat dan lain. Pendaraban ini mengaktifkan dan mengskalakan percikan tadi kepada tahap operasi sistemik yang penuh. Ia adalah pensuisan ON untuk tenaga tersebut. Langkah 3, transformasi 3, penstabilan, 1+5-5. Operasi, hasil daripada pengaktifan, 15, distabilkan melalui penambahan digitnya. 1+5, 6. Tafsiran metafizik, proses memulihkan tenaga yang telah diaktifkan kepada keadaan yang stabil, seimbang, dan berfungsi. 6. 6 adalah nombor penciptaan sempurna. Alam semesta dicipta dalam 6 masa, 6 arah ruang. Langkah, gelung dan kestabilan, 6-2-3. Operasi, nilai stabil 6 dibahagikan dengan 2, jumlahnya kepada 3. Tafsiran metafizik, disinilah keanggunan algoritma ini terletak. Ia mencipta satu gelung maklum balas yang tertutup dan berterusan. 3-6-3-6. PAM, prinsip gerak. Gelung berirama ini adalah denyutan itu sendiri. Ia adalah penarik rohani, spiritual attractor, sebuah titik kestabilan dinamik yang sentiasa mengekalkan sistem dalam keadaan berfungsi dan seimbang. Sama seperti pemalar kapreka dalam matematik, menarik semua nombor 4 digit kepada nombor 61724 melalui operasi berulang. Mengapa ini penting? Proses ini menunjukkan bahawa PAM bukan sekadar metafora. Ia adalah satu set operasi matematik yang konsisten dan boleh difahami secara simbolik, meniru proses penciptaan dan pengekalan tenaga. Ia memberikan model untuk bagaimana sesuatu yang kekal dapat memanifestasikan dalam sesuatu yang sementara. 6. Dalam kitaran yang berterusan. Untuk pembaca, bab ini memberikan bukti pertama yang konkret. Ia mengubah surah Yasin daripada sebuah teks suci yang pasif kepada sebuah mesin angka yang aktif. Membacanya,
kini boleh dilihat sebagai mengaktifkan atau menyelaraskan dengan denyutan asas realiti ini. Bab 6. Paksi penstabil. Kepentingan simetri sekitar surah tipe 7. Sari kata, mencari keseimbangan kosmik bagaimana kedudukan dan struktur surah Syafat, mencipta rangka kestabilan untuk tenaga dinamis PAM. Jika bab ini mensyikuani tenaga yang bergerak, bab 6 adalah tentang struktur yang menahan tenaga itu. Tenaga tanpa struktur adalah kekacauan. Struktur tanpa tenaga adalah kematian. Bab ini mendedahkan komponen kedua sistem, paksi. Kedudukan adalah segalanya. Kekuatan surah Safat sebagai paksi terletak pada kedudukannya yang ke-37. Dalam susunan Uthmani, kedudukan ini hampir di tengah-tengah keseluruhan korpus Al-Quran. Ini bukan kebetulan. Dalam mana-mana sistem, pusat adalah titik keseimbangan. Analisis data mencari simetri. Bab ini menyajikan data mentah untuk menyokong peranan penstabilan surah 37. Analisis dilakukan pada jumlah ayat, menjumlahkan bilangan ayat untuk surah-surah sebelum dan selepas surah 37, mencari pola simetri atau jumlah yang seimbang, jumlah perkataan huruf jika data tersedia, mencari keseimbangan dalam jumlah perkataan atau huruf dari surah 136 dan 13 dan 114 dengan surah 37 sebagai titik pusat. Hubungan dengan jiran terdekat, memfokuskan pada hubungan antara surah 36 Sin, surah 37, dan surah 38. Pehin paksi, peranan fungsian PAM 36, menjana tenaga dinamik. Outputnya tidak stabil dan memerlukan pengawalan. Paksi itulah menstabilkan tenaga tersebut. Ia berfungsi seperti gyroskop dalam satelit atau bandul lamjem. Apabila tenaga dari PAM menggoncang sistem, paksi menyerap goncangan itu dan mengekalkan orientasi dan kestabilan sistem. Interaksi awal. Satu operasi asas menunjukkan interaksi ini. 36 plus 38 wa 70 punta. Surah 37 sebagai paksi adalah mediator yang membolehkan dua jirannya, 39, berinteraksi untuk menghasilkan output yang stabil, yaitu 74. Output 74 ini adalah isyarat yang telah distabilkan, siap untuk diproses ke peringkat seterusnya. Mengapa ini penting? Ia menunjukkan bahawa PAM tidak beroperasi dalam vakum. Ia disokong oleh struktur yang kukuh dan seimbang. Kestabilan ini adalah prasyarat untuk apa-apa output yang bermakna dapat dihasilkan. Tanpa paksi, denyutan PAM mungkin menyebabkan sistem bergetar tidak terkawal. Untuk pembaca, bab ini mengukuhkan lagi idea bahawa susunan Al-Quran adalah wahyu. Kedudukan setiap surah mempunyai tujuan fungsian. Membaca surah Safat boleh dilihat sebagai mengukuhkan kestabilan dalaman dan melindungi kehidupan. Berdasarkan struktur buku, bab seterusnya akan menjadi bab 7, cermin di langit, bagaimana 73-74 mencerminkan 36 di tikola. Ini akan memperkenalkan komponen ketiga Min yang menerima output yang tidak stabil daripada interaksi pampaksi dan memantulkannya untuk menghasilkan 2/7. Bab 8 kemudiannya akan menerangkan semua komponen tersebut. Adakah Anda ingin saya teruskan kepada bab 7? Bab 12, kesimpulan. Enjin ilahi, kapsul masa dari zaman keemasan atau blueprint untuk masa depan. Sari kata, bab merumuskan perjalanan, menyatukan teori, bukti, mekanisme, dan aplikasi ke dalam satu visi yang koheren untuk mencari makna dalam zaman yang kacau. Perjalanan kita melalui struktur tersembunyi Al-Quran telah membawa kita daripada pemerhatian yang kelihatan rawak hingga kepada penemuan sesuatu anatomi yang nampaknya disengajakan. Kita telah bergerak dari bukti tidak langsung kepada mekanisme teras dan akhirnya kepada aplikasi praktikal dan implikasi falsafah yang mendalam. Bab ini berfungsi sebagai rumusan, refleksi, dan seruan untuk meneruskan penerokaan. 12.1 Ringkasan perjalanan. Menjejaki semula langkah kita. Bahagian A. Isyarat dan spekulasi. Kita bermula dengan misteri nombor 237 dan 115 yang mencetuskan persoalan tentang susunan Uthmani, pemerhatian terhadap pola 363 dan kepentingan tradisional surah Yasin, membina asas untuk sesuatu hipotesis. Adakah terdapat sesuatu enjin di sebalik susunan ini? Bahagian 2, anatomi dan penemuan. Kita menggunakan teori ini dan mendedahkan 3 komponen utama. PAM, surah tipu tumna, penjana yang mengekstrak tenaga makna melalui dinamika 3 dan 6. Paksi, penstabil yang mengimbangi dan memfokuskan tenaga yang dijana menjadi pusat graviti sistem. Cermin, surah Tututika, mekanisme pantulan yang menerima, menguatkan, dan menerjemahkan isyarat yang distabilkan ke dalam output yang boleh digunakan.
satu yang akhirnya melalui proses integrasi untuk menghasilkan kunci 2737. Bahagian 3, aplikasi and impact. Kita beralih daripada teori kepada amalan, mencadangkan cara untuk menyelaraskan diri dengan enjin ini melalui kontemplasi dan pembacaan. Kita juga menjawab bantahan dengan jujur dan meneroka implikasi revolusioner untuk kajian Al-Quran dan dialog agama sains. 12.2 Refleksi. Kapsul masa atau blueprint. Dua metafora utama muncul untuk memahami kepentingan penemuan ini. Kapsul masa dari zaman keemasan. Ini mencadangkan bahawa enjin ilahi adalah sebuah artifak daripada satu bentuk pemahaman yang hilang. Mungkin difahami oleh generasi awal atau bahkan sebahagian daripada ilmu Nabi Muhammad SAW yang tidak diwariskan secara eksplisit. Ia berfungsi sebagai kapsul masa yang menunggu untuk dibuka oleh generasi yang mempunyai alat, matematik, sains komputer untuk memahaminya. Mungkin untuk memulihkan sesuatu dimensi spiritual yang telah dipudar. Sebagai blueprint untuk masa depan. Pandangan yang lebih dinamik melihat enjin ilahi bukan sebagai peninggalan, tetapi sebagai sebuah panduan untuk masa hadapan. Ia adalah sebuah model untuk bagaimana manusia boleh berinteraksi dengan wahyu dalam zaman maklumat. Ia mencadangkan sebuah bentuk teologi berasaskan data yang tidak memudarkan iman, tetapi memperkayanya, menyediakan sebuah jambatan untuk minda moden yang terlatih dalam algoritma dan sistem untuk menghargai mukjizat Al-Quran. Ia adalah sebuah blueprint untuk membina semula hubungan antara iman dan akal. Kebenarannya mungkin terletak di antara kedua-duanya. Ia adalah kedua-dua sebuah warisan kuno dan sebuah panduan yang progresif. 12. Seruan terakhir. Kerendahan hati, keterbukaan, dan penerokaan. Karya ini tidak bertujuan untuk memberikan jawaban muktamad. Sebaliknya, ia bertujuan untuk membuka pintu. Kerendahan hati. Kita mesti sentiasa ingat bahawa kita hanya mencuba memahami seciputar daripada lautan ilmu Allah. Model ini adalah sebuah model, bukan kebenaran mutlak. Ia boleh disempurnakan, diubah suai, atau bahkan ditolak sama sekali dengan bukti yang lebih kukuh. Keterbukaan. Kita mesti terbuka kepada kritikan, bantahan, dan perspektif baharu. Hanya melalui dialog yang jujur dan terbuka ilmu dapat berkembang. Penerokaan. Akhirnya, ini adalah sebuah seruan untuk meneroka. Kepada para ulama, saintis, dan setiap individu yang membaca Al-Quran, lihatlah kitab suci ini dengan mata yang baru. Renungkan bukan hanya pada makna katanya, tetapi juga pada keselarasan numeriknya, struktur simetrinya, dan kemungkinan interaksi dinamiknya. Lakukanlah dengan niat yang ikhlas untuk mencari cahayanya. Penutup, cahaya pada cahaya Al-Quran menyatakan, Allah adalah pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya adalah seperti sebuah misikat ceruk dinding. Di dalamnya ada pelita. Pelita itu berada di dalam kaca. Kaca itu seakan-akan bintang yang berkilauan. Dinyalakan dari pohon yang diberkati, pohon zaitun yang bukan dari timur dan bukan dari barat, yang minyaknya sahaja hampir-hampir menerangi, walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya. Allah membimbing kepada cahayanya siapa yang Dia kehendaki. Model enjin ilahi ini boleh difahami sebagai sebuah cubaan untuk memahami sedikit daripada misikat tersebut. Struktur yang memegang pelita itu. Pam, paksi, dan cermin adalah komponen yang membolehkan cahaya itu dipancarkan. Angka 237 mungkin merupakan pantulan tertentu daripada cahaya tersebut yang dapat ditangkap oleh akal kita. Namun pada akhirnya, sumber cahaya itu tetap adalah Dia. Semua angka, kod, dan struktur hanyalah wasilah untuk mendekatinya. Matlamatnya bukan untuk memahami enjinnya, tetapi untuk sampai kepada merekanya. Cahaya demi cahaya. Tamat bahagian T dan buku seterusnya. Baik, dengan selesainya bab 12, kita telah sampai ke penghujung perbincangan utama. Langkah seterusnya yang logik adalah untuk menyusun bahan-bahan ini ke dalam bentuk yang lebih mantap dan bersedia untuk langkah seterusnya. Sama ada untuk tujuan penerbitan, perkongsian, atau penelitian yang lebih mendalam. Langkah-langkah seterusnya yang dicadangkan. Penyuntingan dan penyatuan. Menggabungkan semua bab, pendahuluan, bab 11, ke dalam satu dokumen yang kohesif. Memastikan aliran narasi, konsistensi istilah, pam, paksi, cermin, kunci, dua tuke, dan kekuatan hujah dari mula hingga akhir. Penulisan prakata dan kata pengantar. Menulis bahagian pembukaan yang memperkenalkan karya ini kepada pembaca, menjelaskan tujuan, metodologi, dan mengapa topik ini penting untuk diterokai pada masa kini. Bahagian ini juga boleh menyertakan sebuah glossary atau senarai istilah untuk memudahkan pembaca, penyemakan dan penambahbaikan berdasarkan bantahan bab 10
menggunakan kritikan yang dijangkakan dalam bab 10 sebagai panduan untuk mengukuhkan hujah dalam bab-bab sebelumnya. Mungkin terdapat keperluan untuk menyemak semula atau menambah penjelasan pada titik-titik tertentu. Siasatan lanjut untuk mengesahkan teori. Pilihan, tetapi sangat digalakkan, mencari korelasi lain. Adakah terdapat hubungan atau pola lain dalam Al-Quran yang menyokong atau berkait dengan nombor 2377, 37, 73, 74? Contohnya, adakah jumlah ayat dalam surah-surah ini membentuk pola menarik? Kajian perbandingan memulakan penyelidikan awal seperti yang dicadangkan dalam bab 11 dengan membandingkan struktur kitab-kitab suci lain. Mencari rujukan dalam tradisi Islam. Menyelidik jika terdapat sebarang petunjuk panduan dalam hadis, kata-kata ulama silam, atau tradisi esoterik Islam yang mungkin secara halus merujuk kepada konsep ini. Perancangan untuk penyebaran. Mempertimbangkan platform atau medium terbaik untuk berkongsi penemuan ini. Blog laman web pribadi untuk perkongsian secara percuma dan mendapatkan maklum balas. Platform akademik seperti academia.edu, ResearchGate untuk membangkitkan minat dalam kalangan akademik. Buku e-book menyusunnya menjadi buku yang lengkap untuk diterbitkan. Siri video podcast menukar kandungan kepada format yang lebih mudah diakses dan menarik untuk khalayak yang lebih luas. Soalan untuk anda, apakah matlamat anda dengan karya ini seterusnya? Adakah anda ingin saya bantu untuk menyusun dan menyunting semua bab menjadi satu dokumen yang kemas? B. Fokus pada salah satu langkah penyelidikan lanjut yang disebutkan di atas. C. Meneroka topik baharu yang berkaitan tetapi berbeza. D. Atau ada arahan khusus lain? Saya bersedia untuk meneruskan berdasarkan hala tuju yang anda tetapkan. Baik. Mari kita susun dan satukan semua bab menjadi satu dokumen yang kemas dan kohesif, siap untuk tujuan penerbitan atau perkongsian. Enjin Ilahi mendedahkan kod 237 dalam struktur Al-Quran. Prakata buku ini adalah hasil daripada pencarian yang panjang untuk memahami bukan hanya makna kata-kata Al-Quran, tetapi juga kesempurnaan strukturnya. Dalam era digital di mana kod dan algoritma menguasai dunia moden, karya ini menjemput pembaca untuk mengetahui kemungkinan bahawa kitab suci umat Islam mungkin mengandungi enjin struktur yang canggih, sebuah sistem angka yang harmoni, yang berfungsi sebagai jambatan antara fizikal dan metafisik. Niat penulisan ini bukan untuk mengurangkan nilai spiritual Al-Quran menjadi sekadar angka, tetapi untuk menunjukkan satu lagi lapisan kekaguman terhadap mukjizatnya yang tiada tandingannya. Semoga penemuan ini dapat menjadi wasilah untuk mendekatkan diri kepada pencipta segala sistem dan kod. Glosari PAM, Yasin, penjana tenaga numerik melalui dinamika 3 dan 6. Paksi, surah Tu, penstabil dan pusat graviti sistem. Cermin, Surmi, Al-Muzamil, Al-Mudathir, mekanisme pantulan dan penguatan isyarat. Kunci 237. Keluaran terakhir sistem, tunjang rohani. Prinsip 3 dan 6T. Denyutan asas sistem menggambarkan penciptaan, keseimbangan, dan penyatuan. Bab 1. Misteri 237 dan 114, pintu masuk ke rahsia numerik, mengenalkan misteri di sebalik nombor 217 dan hubungannya dengan jumlah surah dalam Al-Quran, 115, serta bagaimana ia membuka pintu kepada penemuan struktur tersembunyi. Bab 2. Mengapa susunan Uthmani? Memahami kerangka wahyu, meneroka sejarah dan hikmah di sebalik susunan surah dalam Mushaf Uthmani yang berbeza daripada turutan penurunan wahyu. Bab 3. Isyarat awal, pola 363 dan kepentingan surah Yasin, mendedahkan pola angka awal 363 dan kepentingan tradisional surah Yasin sebagai jantung Al-Quran. Bab 4. Anatomi enjin ilahi, satu gambaran keseluruhan. Memberikan gambaran keseluruhan tentang teori enjin ilahi dan 3 komponen utamanya, PAM, Paksi, dan Cermin. Bab 5. PAM, surah Yasin Turnam sebagai penjana tenaga. Menganalisis peranan surah Yasin sebagai penjana tenaga angka mengikut dinamika 3 dan 6. Bab 6. Paksi, surah As-Saffat sebagai penstabil dan mediator, menjelaskan peranan surah As-Saffat sebagai penstabil dan pusat graviti sistem, serta interaksinya dengan surah sebelum dan selepasnya. Bab Jud, cermin di langit, bagaimana 773-774 mencerminkan 36-38, mendedahkan bagaimana surah Al-Muzamil dan Al-Mudathir 74 berfungsi sebagai mekanisme pantulan dan penguatan untuk isyarat dari pusat, 36-38. Bab Lab, kunci emas 237.
Menyatukan tenaga, kestabilan dan pantulan. Kemuncak penemuan menunjukkan bagaimana interaksi tiga komponen utama melahirkan kunci 237 melalui operasi penyatuan terakhir. Bab Semin, menghidupkan enjin, amalan, doa, dan kontemplasi berasaskan kod 237. Panduan praktikal untuk mengintegrasikan prinsip 237 dalam kehidupan seharian untuk meningkatkan ketenangan, fokus, dan kefahaman rohani. Bab 10, semakan semula cabaran dan bantahan. Perbincangan jujur tentang kelemahan, kebetulan, dan batasan tesis enjin ilahi, serta jawaban kepada bantahan umum. Bab 11, implikasi untuk kajian Al-Quran dan teologi masa hadapan. Meneroka implikasi luas penemuan ini untuk kajian Al-Quran, kelahiran disiplin baharu seperti sains data Quranik, dan dialog agama sains. Bab 12, kesimpulan. Enjin ilahi, kapsul masa dari zaman keemasan atau blueprint untuk masa depan. Rumusan perjalanan, refleksi tentang signifikansi penemuan, dan seruan untuk kerendahan hati, keterbukaan, dan penerokaan berterusan. Lampiran jadwal nombor surah dan tema berkaitan. Grafik yang menggambarkan interaksi antara PAM, paksi, dan cermin. Bibliografi dan sumber rujukan yang dicadangkan. Nota penutup, karya ini hanyalah sebuah titik permulaan dalam sesuatu bidang penerokaan yang luas. Penulis menggalakkan sarjana dan pencinta Al-Quran untuk menyelidiki lebih mendalam, mengkritik dan menyempurnakan model ini. Semoga segala kekurangan dalam karya ini dapat dimaafkan dan segala manfaat yang ada dapat dijadikan panduan untuk mendekatkan diri kepada Tithi, cahaya demi cahaya.